بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك إياك نستعين. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan taufik, hidayah serta inayahnya dapatlah mempertemukan kita pada malam ini di dalam rangka kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah, menunaikan solat secara berjamaah, menghidupkan rumah Allah atau mengimarahkan rumah-rumah Allah ini. Di samping itu kita juga dapat sedikit sebanyak bertukar-tukar pandangan, berkongsi, mengingat kerana inilah perilaku sebeginilah perilaku sebagai seorang mukmin. Kerana orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman sentiasa akan memenuhi jadual hidupnya. Di samping urusan-urusan duniawi atau urusan-urusan hidup, maka dipenuhi dengan jadual hidup sehariannya juga ialah dengan urusan-urusan ukhrawi. Bahkan urusan ukhrawi ini urusan yang sepatutnya diberi keutamaan, kerana urusan duniawi dia tak akan habis, tak akan puas, tak akan cukup. Walau banyak mana sekalipun tak akan rasa cukup. Itulah penyakitnya. Namun begitu, jika disaringkan urusan duniawi, disaringkan sama dengan urusan ukhrawi, dengan diutamakan ukhrawi, nescaya urusan duniawi tidak tertinggal, tetapi ianya berjalan dalam keadaan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, urusan duniawi itu diletakkan sebagai keutamaan berbanding dengan urusan ukhrawi. Kalau tertinggal urusan duniawi akan terasa rugi benar, akan terasa kehilangan benar, berbanding dengan tertinggal urusan ukhrawi. Sebagai contoh, bukan di sinilah, ni tempat-tempat lain lah. Seminggu tak baca Quran, tak ada rasa apa-apa bersalah. 3 hari berturut-turut tak hadir sembahyang berjamaah pun tak ada rasa apa bersalah. Tapi kalau satu pagi saja tak keluar minum kopi, teh tarik, satu pagi ya miss, terasa rugi benar. Banyak isu tak boleh cakap, banyak isu yang dia tak boleh tahu, politiknya dan apa-apalah. Dia rasa macam rugi sangat, berbanding dengan tak sembahyang berjamaah, tak baca Quran, tak berselawat. Dan kadang-kadang kita rasa dah puas hati dengan semua itu yang kita buat secara kebetulan.
Baca Quran berlaku secara kebetulan. Macam mana? Sebab kita baca dalam sembahyang. Kita dah rasa baca lah. Pasal kita baca dalam sembahyang. Selawat pun kita dah rasa kita dah buat kerana kita dah berselawat dalam sembahyang. Hanya berlaku secara kebetulan dan kita dah rasa cukup. Inilah dia keadaan masyarakat yang mengaku beriman dan mengaku sebagai mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dapat cuba perbaiki diri kita ini sebelum kita bertemu dengan Allah, kerana usaha untuk memperbaiki diri itu menjadi tanggungjawab kita bersama, insya-Allah. Baik, malam ni kita sambung hadis yang ke-31. Tajuknya menunaikan hajat orang lain. Hajat kita sendiri pun kena tunaikan, hajat orang lain pun kita kena tunaikan. Kalau dibandingkan dua hajat ini, hajat kita sendiri dengan hajat orang lain, lebih afdal diutamakan ataupun ditunaikan hajat orang lain berbanding dengan hajat diri sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diambil di penghujung hadis dah. Sebelum tu ada lagi. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa melapangkan orang yang mukmin dari suatu kesusahan, dari kesusahan dunia, nescaya Allah Ta'ala melapangkan daripadanya akan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan atas orang yang sedang dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan ke atasnya daripada kesusahan dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hidup di dunia ini penuh dengan cabaran. Satu persatu masalah yang kita hadapi. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang mampu untuk kita hadapi dan ada yang terpaksa memerlukan bantuan orang lain. Maka bila takdir datang menimpa kita dan masalah demi masalah masih bertumpuk di hadapan kita, ketika itulah kita menjadi panik dan susah. Maka kita sangat mengharapkan bantuan orang lain. Maka barang siapa yang melapangkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh seorang Muslim, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik daripadanya, iaitu melapangkannya dari masalah yang dihadapinya di akhirat nanti. Secara khusus, orang yang memudahkan ke atas orang berhutang dengan memanjangkan tempoh bayaran bagi orang yang belum mampu membayar hutangnya, maka orang yang berbuat demikian juga akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan, para jemaah sekalian,
Hadis pada malam ini dipetik daripada satu hadis yang agak panjang. Semua diambil bahagian yang akhir hadis itu yang menyebut tentang kita mempermudah atau menyelesaikan masalah orang lain. Baik tuan-tuan para hadirin sekalian, mafhum apa yang Nabi sebut daripada potongan hadisnya itu, kata Nabi, orang yang lapangkan urusan mukmin atau orang beriman. Mukmin di sini maknanya orang Islam, orang yang mengucap dua kalimah syahadat. Orang yang melapangkan urusan mereka itu satu saja. Dia ni ada banyak urusan, ada banyak masalah, tapi kita tolong selesaikan satu saja. Satu masalah dia saja kita tolong selesaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil pertolongan kita itu, yang satu itu, untuk Allah akan permudahkan banyak urusan kita di akhirat nanti. Itu maksudnya. Ulang balik. Orang lain ada banyak masalah, kita tolong satu masalah saja, atau kita bantu dia satu masalah saja. Dia ada masalah banyak, bukan kata dia, kita pun gitu. Tapi kita cerita kita bantu orang dulu. Banyak masalah dalam hidup dia, kita tolong selesai satu je. Dalam banyak-banyak masalah dia tu, satu yang kita boleh tolong selesai apa dia? Bawa dia pergi cuci darah. Kawan nak cuci darah seminggu 3 kali, tak ada orang nak bawa. Di samping masalah-masalah lain, kita tolong selesai satu masalah ni ya. Satu masalah yang kita tolong selesaikan untuk dia, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan poin itu untuk Allah nak selesaikan banyak masalah kita di akhirat nanti. Itu dia. Itu yang dikatakan man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Kurbatan, satu masalah, satu problem, satu hal saja. Maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Masalah yang kita nak hadapi di hadapan Allah di hari akhirat nanti berbagai-bagai, tapi dengan satu itu Allah SWT akan jadikan sebagai modal untuk ditolongnya kita di hadapannya nanti dengan pelbagai-pelbagai masalah yang akan kita hadapi. Allah Rabbi, itu kalau satu, dan itu kalau seorang. Bayangkan kita tolong banyak perkara dan banyak orang. Nah, tak payah kita nak buat catatan lah, atau tak payah kita nak buat ingatan berapa ramai kita dah tolong, berapa banyak. Tak payah, lupakan itu semua. Tak payah ingat-ingat. Kata ulama, lebih baik kita lupakan semua pertolongan, bantuan kita selama ni, kita lupakan, jangan ingat. Kalau duk ingat sikit-sikit tu, kita lupakan dia. Kenapa? Dibimbangi, takut-takut. Bila kita ingatkan dia, takut nanti kita ungkit dia semula. Asalnya ianya menjadi amal soleh, tiba-tiba ditukar oleh Allah menjadi amal yang sia-sia. Tak payah ingat. Lupakan semua pertolongan kita itu. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi sambungan hadis itu, Nabi kata wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hampir sama maksudnya, cumanya yang kedua ni kata Nabi, akibat daripada kita mempermudahkan urusan orang atas dunia ini, banyak benda sebenarnya kita mudahkan urusan orang. Sama ada melalui jabatan kita, melalui bidang kuasa kita, melalui apa-apa saja, dalam arti kata kita memudahkan urusan orang. Orang lain akan jadi mudah kerana apa? Kerana bantuan kita. Kadang-kadang tak perlu banyak pun, tolong telefon je, urusan orang jadi mudah. Kadang-kadang tu
kita tolong ikut sama berjumpa sekali je. Nah, kita ikut dia sama berjumpa dengan orang berkenaan. Bila berjumpa, ada kita sekali, mudah urusan orang tu. Kan banyak mana kopi boleh minum, balik lagi boleh singgah minum kopi. Cuma kita ikut serta berjumpa sekali dengan orang yang berkenaan. Hasil daripada kita ada sekali itu, orang berkenaan itu akan mudahkan urusan. Kadang-kadang begitu. Kan sekarang ni urusan-urusan sekarang ni kadang-kadang penuh dengan apa? Dia punya birokrasi dia tu. Kenapa? Oh, ikut prosedur ni, tak ada temu janji, tak boleh apa semua. Kadang-kadang bila ada orang, boleh langsung. Kadang-kadang jadi begitu. Kenapa? Jadi maksud mempermudahkan urusan orang ni terlalu luas. Terlalu luas. Akibat daripada kemudahan daripada kita itu, maka Allah SWT akan mempermudahkan urusan kita. Bukan kata di akhirat nanti, atas dunia pun Allah akan mudahkan. Urusan-urusan kita atas dunia ni pun akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda ni semua terletak di atas keyakinan kita. Sebab itu Nabi sebut pertama tadi ialah mukmin. Benda ni percaya tak percaya itulah yang menjadi ukuran. Sebab janji-janji Allah, balasan-balasan yang akan dibalas oleh Allah sebenarnya terletak di atas keyakinan kita. Sejauh mana kita yakin, sejauh mana kita percaya. Kalau kita yakin, kita percaya, kita akan dapat. Tak yakin, tak percaya, tak dapat. Allah nak mungkiri janji? Tidak sama sekali. Cumanya kadang-kadang kita tak percaya. Bila tak percaya, itu yang kita tak boleh buat. Tak percaya dengan janji balasan Allah tu, tak percaya. Bila tak percaya, walau sebesar mana pun janji yang Allah SWT beri pada kita, tak buat. Pasal apa? Sebab tak percaya. Sebab itu Nabi sebut di sini an-mu'min. Kaitannya di sini ialah tentang mukmin, orang yang yakin, orang yang percaya. Yakin, percaya, dia akan dapat dan dia akan buat. Baik. Tuan-tuan para hadirin sekalian, itulah sebuah sedikit mafhum daripada hadis yang kita baca tadi. Baik. Hidup atas dunia ini secara umumnya penuh dengan cabaran. Kerana kehidupan itu adalah suatu cabaran. Nah, siapa yang rasa nak hidup tapi dia tak mau hadapi cabaran, susah hidup lah. Sebab hidup itu adalah suatu cabaran. Dan memang Allah SWT ciptakan kehidupan dengan cabaran. Cabaran dan kehidupan ini orang panggil apa dia? Tak boleh pisah lah. Bagai apa? Irama dan lagu. Itulah lebih kurang. Mana tak boleh pisah lah. Asal kata hidup, maka akan dihiasilah kehidupan itu dengan cabaran. Cuma yang membezakan antara seorang dengan seorang ialah bentuk, jenis dan tahap cabaran itu. Itu yang membezakan. Bentuk cabaran itu bagaimana, jenis cabaran itu macam mana, dan tahap cabaran itu. Ini yang membezakan antara setiap seorang individu yang dihidupkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Yang pasti, setiap yang namanya manusia akan hadapi cabaran. Oleh yang demikian, bila awal-awal disebut pada kita tentang cabaran, maka mau tak mau kita kena hadapi. Nak hadapi cabaran inilah manusia kadang-kadang memilih berbagai-bagai jalan. Nak hadapi cabaran yang macam-macam inilah manusia kadang-kadang dia pilih macam-macam kaedah yang dia nak.
Akibat daripada kaedah cara yang dipilih itu, ada kaedah cara yang betul, ada kaedah cara yang salah. Betul salah itu letaknya di mana? Letaknya ialah pada pegangannya. Kalau dia berpegang dengan Islam, pegang betul-betul, pegang sungguh-sungguh, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, i'tasama wa'tasimu, pegang yang i'tisam. Dalam hadis pula Nabi kata pegang yang tamassaka. Tamassaka tu makna pegang yang begitu, maka kaedah cara yang dia pilih betul. Tapi kalau dia tak pegang dengan agama, nescaya dia akan pilih kaedah cara yang salah untuk nak hadapi cabaran hidup. Macam mana pun kena hadapi, dan macam mana keadaan pun dia mesti cari jalan, mesti ada kaedah. Cuma pegangannya lah yang nak menentukan kaedah yang dia pilih itu betul atau salah. Pasal itu para hadirin sekalian, kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Kenapa? Kita dipilih oleh Allah untuk memegang agama Allah atau Islam ini. Sudah tentulah kita memilih kaedah nak hadapi cabaran hidup kita dengan cara yang betul. Syukur. Walaupun kita ni lahir Islam dah, Islam keturunan, tak apalah keturunan pun. Nasib baiklah keturunan. Kalau kita lahir ada calik 3 hari, malam ni tak tentu ada sini lah. Alhamdulillah lah. Tengah dia berkata, alah, Islam keturunan dia tu, alhamdulillah lah. Tengah ada peleceh lah, alah, Islam keturunan. Tak apa Islam keturunan, kalau dia takdirkan lahir kita bukan dalam keadaan Islam lah, belum tentu. Pada itu kita bersyukur banyak-banyak, ya Allah. Kenapa? Kerana kita dipilih oleh Allah untuk menjadi sebagai Muslim. Bila jadi sebagai Muslim, maka yang kita pegang ialah agama Allah, Islam. Maka sudah tentulah cara dan kaedah nak hadapi cabaran hidup ini, tentulah kita akan cari, kita akan ambil kaedah cara yang betul. Caranya apa dah? Islam. Tapi sejauh mana kebenarannya, tepuk dada, tanyalah iman kita sendiri. Nah, pasal tu sayang sangat orang Islam, walaupun dia lahir sebagai Muslim, Islam keturunan, tak kira lah, asalkan dia ni orang Islam, sayang kalau dia pegang atau dia ambil kaedah nak hadapi cabaran hidup, dia ambil kaedah yang salah. Sayang. Pasal apa? Islam yang dia pegang itu sebenarnya adalah penyelesai segala masalah kehidupan. Islam tu penyelesai dah. Tapi sayang lah, sayang. Orang Islam memang Muslim, orang Islam, tapi yang dipegang cara nak hadapi cabaran hidupnya tu, dia ambil, dia guna kaedah cara yang bercanggah dengan Islam. Sayang. Ini yang banyak berlaku ni. Kenapa? Inilah benda yang kita nak cuba perbaiki. Semua kita, saya yang cakap, tuan-tuan yang dengar, semua kita berkewajipan untuk memperbaiki semuanya. Kalau ada benda yang ada lagi lah dalam kehidupan kita ni, ada lagi unsur-unsur yang bercanggah dengan Islam, masih ada, kena tinggal. Walaupun kita susah nak tinggal, kena tinggal. Azam betul-betul, tekad sungguh-sungguh, berdoa pada Allah supaya mempermudahkan untuk kita tinggalkan benda yang salah. Itu ada doa, apa dia? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilam batila warzuqna ijtinabah. Tak, doa. Doa tu ni.